minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi dikejutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepada Allah, dan seterusnya kita masih lagi dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jom kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita, Allah merahmati majlis ilmu kita pada hari ini. Baik para penonton, kita nak update status terkini COVID-19 di Malaysia setakat 8 hari bulan 2, 2021. Jumlah kes keseluruhan 245,552 kes dan kes baharu 3,100. Alhamdulillah, kes sembuh baharu 2,340 dan alhamdulillah jumlah kes sembuh 192,679 dan duka cita kematian baharu 24 orang. Jadi jom sama-sama kita mematuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Dan salah satu daripada cara untuk kita nak memutuskan rantaian COVID-19 adalah topik yang menarik akan kita bincangkan pada hari ini. Kita nak sambung pengajian hadis kita yang cukup menarik. Topiknya zuhud dan bijaksana. Sebab apa? Dalam kehidupan kita ini, dalam musim PKP ini, terkadang kita terlebih belanja. Kadang-kadang kita terlebih sukaria. Sedangkan dalam keadaan inilah kita perlu berzuhud dan bijaksana. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda tokoh ilmuwan tidak lain tidak bukan Al-Fadil, Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kita bagi menyambung pengajian berkitab kita dalam pengajian hadis zuhud dan bijaksana. Baik Al-Fadhil Ustaz, para penonton kita mungkin ada soalan nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Boleh call kita di talian 1-800-8816-77 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan share dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Bagi memulakan pertemuan kita, kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita biasa dengar zuhud ini. Kita biasa dengar. Tapi sebenarnya apakah yang disebutkan mungkin di dalam kitab? Apakah yang dimaksudkan dengan zuhud itu sendiri Ustaz? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Da'i Aiman. Sidang penonton, pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya topik yang kita nak bicarakan pada kali ini agak berat sebenarnya. Betul. Ya. Agak berat. Sebab apa saya katakan berat? Jadi sebab itu saya nak minta Ya. maaf awal-awal lagi lah. Ya. Kalau huraian saya ni tak berapa tepat, tak berapa kena. Ya. Kerana bila berat ni bagaimana nak permudahkan kepada masyarakat. Ya. Bagaimana kita nak mudahkan itu supaya tidaklah kita katakan bicara kita berkenaan dengan zuhud ni sampai kita rasa tak boleh nak amalkan langsung. Ya. Sebab bila mana kita melihat perbicaraan, ya, bicara sebahagian para ulama dalam masalah zuhud ni, kadang-kadang ya Allah sukarnya nak beramal. Betul, Contoh ya, contoh dalam sebahagian kitab, ya, dalam sebahagian kitab, ya, ada ulama sebut siapa yang ada dua pakaian, orang tu tak zuhud. Allah. Kalau macam saya ni macam mana Ustaz? Itulah. Allah. Fikir tak zuhud saya. Siapa ada dua pakaian, ya, maknanya dia basuh pakaian tu basah, dia nak pergi semayang tak ada pakaian lain. Kalau dia ada pakaian lain nak pergi semayang tu, tak zuhud dah tu. Allah. Jadi macam mana kita nak faham ni masalah zuhud ni, ya? Jadi sebab itu saya minta maaf awal-awal kalau bicara saya ni mungkin kadang-kadang tak sama dalam kitab, sebahagian kitab, ya. Mungkin ada di luar sana, ya, para ustaz yang kata ustaz hurai ni tak apa tepat dengan kitab ni, ya. Jadi matlamat kita ialah nak memudahkan kepada masyarakat nak faham, ya, masalah zuhud dan kita boleh amalkan. Kita boleh amalkan. Sekurang-kurangnya ada dah nilai-nilai zuhud dalam diri kita itu, ya. Satu, ya. Yang keduanya, kadang-kadang kita mudah juga panggil orang tu zuhud. Betul. Ya. Dia tu masya-Allah zuhud tu. Ya, dia tu masya-Allah da'i iman, masya-Allah zuhud dia tu. Kan? Main si pentah naik basikal. Allah salli ala Muhammad, kan. Orang tak tahu cerita sebenarnya, ya. Baik. Jadi kata orang panggil kepada Abdullah Ibnul Mubarak. Siapakah Abdullah Ibnul Mubarak? Tuan-tuan, bila sebut nama Abdullah Ibnul Mubarak, beliau adalah salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Maknanya rata-rata para ulama memuji beliau, menerima beliau, ya, kewarakan beliau, kezuhudan beliau, keilmuan beliau. Ini nama besar, Abdullah Ibnul Mubarak, ya. Kalau tak silap saya, beliau ni Abdullah Ibn Mubarak, kalau tak silap, ya, lapis dia tabi'in ataupun tabi'in. Maknanya zaman dia tu lebih kurang zaman Imam Syafi'i lah. Awal sikit ke ataupun lebih kurang sezaman. Wallahu a'lam, lebih kurang begitulah. Abdullah Ibn Mubarak, tokoh hebat. Jadi tuan-tuan, orang panggil Abdullah Ibn Mubarak, ya Zahid, wahai orang yang zuhud. Wahai orang yang zuhud. Ya, memang Abdullah hebat dah, ya. Memang dia sedekah banyak, dia baca Quran banyak dan sebagainya. Orang panggil dia ya Zahid, wahai orang yang zuhud. Tuan-tuan, Abdullah Ibnul Mubarak jawab, Az-Zahidu Umaru ibn Abdul Aziz. Orang zuhud yang sebenar-benarnya siapa? Bukan aku. Orang zuhud yang sebenar-benarnya ialah Umar Abdul Aziz. Kalau kamu nak tengok betul-betul zuhud, tengoklah Umar Abdul Aziz. Sebab apa? Kata Abdullah Ibnul Mubarak, sebab Umar Abdul Aziz ni dikelilingi oleh harta dunia, nikmat dunia. Ya, maknanya dia khalifah, kaya. Sebelum jadi khalifah, dia gubernur, kaya. Tapi kekayaan, pangkat yang ada pada Umar Abdul Aziz tidak menjadikan Umar Abdul Aziz lupa kepada akhirat. Jadi diceritakan apabila Umar Abdul Aziz meninggal dunia, dia cuma tinggalkan dalam 10-12 dinar begitulah untuk anak-anak dia. Maknanya kalau anak dia ada 7-8 orang, makna seorang anak dapat 1 dinar je. Ya? Bukan tinggal tanah bereka-eka. Tak ada kan. Maknanya zaman tu kalau Umar ni gubernur, beratus-ratus hektar dia boleh dapat. Betul. Kan? Dia jadi khalifah, beratus-ratus hektar lagi boleh dapat tu kan. Tanah kosong banyak masa tu. Kan? Tak, dia tinggal lebih kurang 8-10 dinar je. Maknanya anak-anak dapat 1 dinar sahaja. Ini kata
Abdullah bin Mubarak kata kalau nak tahu zuhud sebenar, Umar Abdul Aziz. Sebab dikelilingi oleh harta. Oleh harta. Jadi Abdullah bin Mubarak kata, aku ni apa yang ada? Kata zuhud apa? Ya. Aku ni apa yang tak ada? Jadi nak maksud zuhud ni ialah dia ada benda. Dia ada benda, baru dikatakan sebagai zuhud. Kan? Kalaulah orang miskin, tengok pakaian koyak rabak, Masya Allah, dia tu zuhud. Bukan zuhud, dia memang miskin. Memang tak ada. Memang tak ada. Kan? Dia ni makan sikit sangat, makan nasi kosong, telur separuh, zuhud. Tak, dia memang tak ada duit. Itu tak jadi zuhud. Itu bukan zuhud, Ustaz. Itu bukan zuhud, pasal tak ada duit. Orang yang zuhud ni, kalau kita kata bab makan, dia makan sikit. Tapi kalau nak kira duit dia boleh belanja satu restoran tu boleh makan. Kan? Tapi dia makanlah sikitnya, kan? Zuhud, makan sehari sekali, sehari 2 kali. Satu restoran boleh belanja. Duit dia banyak, harta dia banyak. Tapi dia tak gunakan. Ya. Sebab apa? Sebab dia kata zuhud, bila ada benda tapi dia tak gunakan untuk manfaat dia apa kenikmatan diri dia. Ya. Dia tak gunakan harta tu untuk kenikmatan diri dia, tetapi dia gunakan harta itu untuk manfaat diri dia pada akhirat. Ya. Dia gunakan manfaat harta pada akhirat, bukan untuk nikmat dunia semata-mata. Jadi duit banyak bukan sekadar nak makan mewah. Hari ni nak makan, pagi ni kat mana, tengah hari kat mana, kan? Kan? Sekarang tak boleh lah, kan? Sekarang pagi ni nak telefon mana suruh hantar, kan? Tengah hari kedai mana suruh hantar, kan? Delivery kan? Tak ada. Dia makan sikit, tapi harta dia guna banyak untuk manfaat akhirat. Dia sedekah dan sebagainya. Jadi ini antara maksud zuhud lah secara mudah, ya. Kita nak faham. Wallahu a'lam. Maknanya Ustaz, duit itu tidak digunakan kesempatan untuk dunia, tapi diambil kesempatan kekayaan itu untuk akhirat. Ya. Baik Ustaz, ini satu kata kunci yang cukup baik, yang mana kenikmatan dunia tidak menjejaskan sedikit pun daripada peribadi dirinya. Dan kita nak tahu lagi Ustaz, mungkin ada definisi lain yang mungkin Ustaz akan kupaskan selepas ini. Para penonton, teruskan kesetiaan bersama dengan kita dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Okey Ustaz. Nanti clear. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dalam topik pengajian hadis kita pada hari ini, zuhud dan bijaksana. Salah satu daripada tafsiran ataupun definisi yang Ustaz berikan sebentar tadi, biarpun kaya tetapi sedikit pun tidak menjejaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya tapi tidak menggunakan kesempatan itu untuk dunia, tetapi menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan akhirat. Baik, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook. Boleh Ustaz kita raikan? Ya. Kita bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Kebijaksanaan orang yang zuhud, adakah membelanjakan hartanya pada jalan-jalan kebajikan dan jalan-jalan kebaktian supaya dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah zuhud pilihan orang-orang alim dan orang yang wara'? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhud ni kita tahu kadar dunia dan kita tahu kadar akhirat. Ya. Kita tahu kadar dunia, kita tahu kadar akhirat. Maknanya ini dunia, ini akhirat. Dunia dan akhirat, ya. Bila kita tahu kadar dunia ni tidak kekal. Akhirat kekal. Ya. Akhirat kekal. Jadi sudah tentu orang yang bijaksana, dia tidak akan fokus kepada yang tidak kekal, sebaliknya dia akan fokus kepada yang kekal. Nikmat dunia ialah sedap, dia setakat mana sedap nikmat dunia ni. Ya, kita makan habis begitu saja, ya. Tak ada apa, ya.
lepas makan makna berapa jam tu habis, tak ada apalah. Dia jadi najis dan sebagainya. Betul. Kan. Jadi sedap ni di mulut je. Bila dah masuk tak ada apa dah. Kan. Jadi orang yang diberikan ilmu, ya, diberikan ilmu, tahu hakikat dunia dan tahu hakikat akhirat, dia mudah untuk menjadi zuhud. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut atau kama qala. Al-kayyisu, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, ya. Makna kita kait dengan masalah zuhud ni, beramal dengan sifat zuhud. Dia bijaksana, ya. Dia tahu kadar dunia ni tidak kekal, akhirat tu kekal. Yang ada pada manusia itu nothing, tidak ada apa-apa, tetapi yang ada pada Allah itulah yang lebih bernilai. Walal akhiratu khairun wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi orang yang bijak ni, bila dia tahu kadar yang sebegitu, mandana nafsah, dia akan muhasabah diri dia. Jadi harta yang banyak ni nak buat apa ni? Harta yang banyak ni nak buat apa? Jadi kalau aku simpan sampai umur 80, aku boleh pergi melancong umur 80. Betul. Kan? Sekarang baru umur 30. Kan? Umur 80 ni aku nak pergi melancong selarata dunia. Oh, jauh sangat tu. Jauh, 50 tahun lagi, ya. Yeah. 50 tahun lagi. Jadi kena simpan duit banyak-banyak, jangan sedekah, jangan bayar zakat. Ya. Jangan bayar zakat, jangan sedekah. Takut tak cukup nak melancong umur 80 nanti. Jadi maknanya dia tak muhasabah betul-betul. Dia tak muhasabah betul-betul. Pertama, bolehkah hidup sampai umur 80? Betul juga, Ustaz. Kan? Satu. Yang keduanya, kalau hidup sampai 80 tu, bolehkah berjalan masa tu? Elok-elok cukup je, Ustaz, tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan. Baring atas kursi roda ke apa, wallahu a'lam, kan. Jadi kalau orang bijak ni, dia akan tengok kadar harta. Ya? Kalau mati aku ni, harta ni tak ada apa dah. Kan? Mati tak ada apa. Jadi dia muhasabah diri dia. Ialah dia simpan. Ada benda kita simpan. Ya? Ni kadar manusia kita lah. Ya? Manusia majoriti kita lah. Kalau orang yang makam tinggi zuhud tu, macam kita kata para sahabat, macam Nabi Muhammad SAW, ya. Maknanya tak ada apa, habis. Dapat belanja terus habis. Ya? Tapi kita ni maknanya kita tak mampu lah. Kita tak mampu nak buat macam mereka buat. Tapi nilai itu ada. Konsep zuhud itu ada. Ya. Maknanya kita muhasabah diri kita dan kita beramal untuk selepas daripada akhirat. Maknanya yang wajib bayar zakat, bayar. Kemudian lepas bayar zakat, ada sedekah, ada derma, sana sikit, sini sikit. Okeylah tu. Kan? Maknanya kemudian kita nak simpan tu tidak ada masalah lah. Tapi kita tahu kadar harta dunia ni, maknanya apa? Kadar harta dunia ni dia tidak bernilai kalau dia tidak digunakan pada akhirat, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Ini cara kita untuk kita melihatkan diri kita ini zuhud ataupun tidak. Tidaklah kita sebutkan pakai singlet semata-mata itu adalah zuhud. Kadang-kadang tidak juga. Kadang-kadang kita melihatkan perkara itu, saya. Tetapi sebenarnya tafsiran zuhud ini sebenarnya lebih meluas. Ada sahabat kita nak bertanya di Facebook, boleh kita raikan, Ustaz? Kita bersama dengan Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Semoga dalam rahmat Allah SWT. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk kita menggunakan kebijaksanaan diri untuk menguruskan rezeki Allah SWT dalam apa jua bentuk supaya dapat dinilai sebagai zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih, mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Seperti mana yang Ustaz sebut sebentar tadi, Ustaz, ya. Maknanya kita ada sikit, kita bagi sini sikit, bagi sini sikit. Tak adalah sampai bagi semua, Ustaz, ya. Mungkin ada cara pembahagian itu, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Ada orang sebut, ya. Orang sebut bahawa generasi selepas sahabat Nabi lebih banyak amalan daripada sahabat-sahabat Nabi. Ya, generasi selepas sahabat ni, mungkin zaman kita jugalah, ya. Lebih banyak amalan daripada para sahabat Nabi. Tetapi
para sahabat Nabi itu adalah yang terbaik. Ya, walaupun amalan mungkin kita nampak kita lebih, tapi para sahabat tu yang terbaik. Karena itu Allah Ta'ala puji para sahabat Nabi, antaranya dalam Quran, kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu tu lebih khusus kepada para sahabat Nabi. Sebab masa ayat tu diwahyukan, kamu yang ada dalam ayat tu ialah para sahabat Nabi. Kita belum ada lagi. Jadi salah satu jawapan yang diberikan, kenapakah para sahabat ni lebih baik, yang terbaik, walaupun amalan mereka mungkin lebih sikit daripada kita. Kan? Kita jumpa dalam hadis seorang sahabat Nabi, dia nak semayang fardu saja, tak mau semayang sunat. Dia nak semayang, dia nak puasa fardu Ramadan je, puasa sunat tak mau buat. Kan? Dia tak mau bayar zakat, tak mau sedekah sebab dia miskin, dia tak mampu kan. Tapi Rasulullah jamin sahabat ni masuk syurga. Confirm dah. Semayang fardu saja, sunat tak semayang. Dia janji tak mau semayang sunat. Ya. Kan? Itu kata dia terbaik tu, sahabat Nabi ni. Maka salah satu jawapan yang menarik yang diberikan oleh sebahagian ulama, kerana apa? Kerana para sahabat ni ada sifat zuhud. Para sahabat ni ada sifat zuhud. Ya. Jadi sebab itu maknanya kita tengok soal harta ni, ya, kita tahu kadar harta, kita menguruskan harta itu. Jadi sebab itu kita melihat para sahabat Nabi, misalnya yang kaya. Kalau kita kata kaya tu tidak zuhud, tidak juga. Sebab para sahabat ni ada sifat zuhud, kerana zuhud ni sifat mulia. Sahabat Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kaya tapi zuhud. Sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu kaya tapi zuhud. Kan? Jadi kita kata aku ni tak boleh jadi zuhud sebab aku ni kaya. Sahabat Nabi kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, betul, tapi zuhud. Kan? Jadi zuhud tu bukan makna tidak ada harta. Zuhud tu bukan makna tidak harta, tapi secara mudah kita kata zuhud ni dia tahu kadar harta tidaklah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah amalun soleh, amalan soleh. Jadi kalau dia dapat beramal soleh melalui harta yang Allah berikan itu. Oh, ada orang perlukan bantuan, pastikan betul lah orang tu perlukan bantuan. Nah, sedekah duit, kan? Kan? Ada orang perlukan apa-apa, nah, duit. Boleh pastikan betul, ya. Dia maknanya orang tu insya-Allah ada sifat zuhud. Wallahu a'lam. Ini dia dalam kita mengejar hal-hal dunia ini, pastikan dia seimbang dengan hal akhirat, kerana harta dunia inilah yang akan menjadi bekalan untuk perkara akhirat nanti. Baik, para penonton, kita ada lagi soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, Mak Etun. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz, semoga dalam rahmat Allah. Soalan saya, adakah cengkaman yang terlalu kuat pada dunia itu menghalang dari sifat zuhud? Bagaimana nak longgarkan cengkaman pada dunia waktu kita di puncak kejayaan dan disanjung oleh orang sekeliling? Mohon komen Ustaz, terima kasih. #BTJK. Mak Etun dari Pokok Mangga, Melaka. Ada tanam pokok mangga ke Mak Etun? Baik Ustaz, bagaimana keadaan seperti ini? Saat disanjung, dipuji, susah juga tu Ustaz, kembang tu. Ya. Jadi bila kita berada di puncak ni, maknanya susahlah kita nak zuhud, ya, susah. Bila kita ada cengkaman dunia yang terlalu kuat, kita rasa dunia inilah segala-galanya, harta inilah segala-galanya, inilah yang susah untuk zuhud. Jadi sebab itu zuhud ni dia ada benda yang kita nak tinggalkan, dia ada benda yang kita nak capai. Ya, kita nak faham zuhud bin dalam. Ada benda yang kita nak tinggalkan, ada benda yang kita nak capai. Tak boleh sebelah je lah Ustaz? Tak boleh. Kan? Benda yang kita nak tinggalkan ini, kita tinggalkan, itu namanya zuhud. Ya, nama dia zuhud. Benda yang kita nak capai ini namanya kegemaran kita, mahabbah kita, kasih sayang kita. Ya. Jadi kita zuhud daripada dunia, kita gemar kepada akhirat. Fitrah kita lah Ustaz, kan? Okay? Jadi itu kata cengkaman tadi. Kalau kita cengkaman dunia tu kuat, kita tak boleh zuhud daripada dunia,
tak boleh zuhud daripada dunia, ya. Hati kita terikat sangat dengan dunia, sayang sangat dengan dunia, sayang dengan harta, sayang dengan kemasyhuran, sayang dengan pakaian yang hebat, pakaian cantik dan sebagainya, harta lah kita kata, kuat sangat, kita susah nak menuju kepada akhirat. Kita tidak gemar kepada akhirat. Jadi zuhud ni kita nak kena paling daripada cengkaman dunia, paling daripada dunia, daripada nikmat dunia tu. Bukan tak boleh guna. Tapi hati kita tu tidak tertakluk, tidak dijajah oleh dunia. Tidak dijajah oleh dunia. Jadi hati kita tidak dijajah. Ya. Dunia tu tak masuk dalam hati kita. Ya. Bahasa mudah, dunia tu dalam genggaman tangan kita. Ya. Dia tak masuk dalam sini. Dalam hati sanubari kita ni ada iman. Dalam hati kita ni ada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Dalam hati kita ni ada akhirat, dalam hati kita ni ada amalan soleh, dalam hati kita ni ada nak ikut jejak langkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni kat tangan. Jadi bila dunia ni masuk dalam hati kita, dia cengkam hati kita, dia kontrol kita, ini sukar bagi kita nak jadi orang yang zuhud. Kalau dunia ni di tangan, Ustaz, senang untuk kita beri semula kepada orang lain, Ustaz, ya. Tapi sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis ni bahawa dalam diri kita ni ada seketul darah. Ya. Idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalb. Dalam diri kita ni seketul daging atau seketul darah, apabila dia elok maka seluruh badan elok. Apabila dia rosak, seluruh badan rosak. Ala wahyal qalb, iaitu hati. Bukan hati fizikal tu tidak. Tidak. Hati sanubari. Hati sanubari kita, hati nurani dia. Dalaman kita, dalaman maknawi kita tu. Hati itu ialah hati nurani kita tu. Kalau hati nurani, hati sanubari itu elok, ya, dia ingat, dia lebihkan akhirat, dia cinta sungguh kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah anggota dia. Betul. Nak buat amal. Tapi kalau rosak, maknanya dunia berada dalam ni, rosak, hati sanubari itu rosak, maka seluruh anggota badan akan rosak. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Padahal perkara itu mungkin kecil kita lihat di hati, tapi merosakkan segalanya. Sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh, Ustaz? Ya. Assalamualaikum Cik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sehat Doktor. Dai Doktor. Alhamdulillah sihat. Ya. Jadi soalan saya begini Doktor. Doktor, kita semua selalu dengar perkataan zuhud ini dan dah pun dijelaskan tadi ni oleh Doktor. Satu soalan saya, Doktor, ya. Ada kita selalu dengar juga apa yang dikatakan sebagai kufur nikmat ini, Doktor. Kadang ini ada soalan saya. Adakah kufur nikmat ini juga boleh dikira sebagai zuhud ke, Doktor? Contoh, ada kereta musim hujan tapi naik motor, payung dan sebagainya. Apakah ini dianggap kufur nikmat? Satu lagi contoh, duit banyak, Doktor, simpan. Daripada makan sikit-sikit ala kadar je, atas alasan nak simpan untuk hari masa kesempitan. Jadi duit sentiasa bertambah dari 2,000 ke 10,000, 20,000, Doktor. Tapi ambil sikit-sikit gitu dah untuk makan. Apakah ini tidak dibelanjakan ke arah yang kata yang disarankan oleh agama Islam? Apakah ini juga dikatakan sebagai zuhud ataupun apa yang disebut tadi? Apakah boleh disamakan dengan yang dikatakan sebagai kufur nikmat ini? Nikmat diberi tapi tak salah guna pula, tak betul cara penggunaan itu. Itu soalan saya, Doktor dan Dai. Terima kasih banyak, Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soalan yang cukup menarik, Ustaz. Kita biasa dengar lah, Ustaz, kufur nikmat ni. Kau dah ada harta banyak ni, kau tak gunakan, kau kufur nikmat nanti, Allah marah nanti. Mungkin ada sesuatu yang boleh Ustaz kongsikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian para ulama mentafsirkan makna zuhud ini, iaitu az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati. Zuhud ini ialah meninggalkan benda yang tidak bermanfaat pada akhirat. Tidak bermanfaat pada akhirat, kita tinggalkan, ya. Satu. Kata sebahagian ulama, kata Sufyan Ats-Tsauri, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dalam dunia ini ialah pendek angan-angan. Ya, pendek angan-angan. Ya.
kata sebahagian ulama ambil daripada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kamu tidak kecewa apa yang hilang daripada kamu. Ya, ini salah satu asas zuhud. Tidak kecewa apa yang hilang daripada kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu juga taklah seronok sangat apa yang Allah Taala berikan kepada kamu. Dapat nikmat dunia tidaklah seronok sangat. Kalau hilang nikmat dunia pun tidaklah kecewa sangat. Ya, kalau ada benda tu maknanya itu antara ciri, antara nilai zuhud, ya. Nak tengok kita zuhud ke tak tu boleh nilai apa situ. Nilai situ. Jadi kalau hilang benda, Allah kan apa tepuk dahi, berguling-guling, makna itu kecewa sangat tu. Pasal apa? Pasal sayang sangat kepada harta tu. Betul, zuhudlah. Kan? Jadi kita cari makanlah, contohnya cari makan. Cari makan. Hari ni nak makan apa tengah hari sedap ni. Pergi kedai tu tiba-tiba tutup. Kecewa sangat kan. Kedai sebelah tu ada, tak mau. Nak makan kedai ni juga. Kedai tu juga pasal kecewa. Kedai ni pula ada cawangan 30 km lagi. Kan. Hari ni tutup, sana buka. Tak apa, kita pergi cari juga. Pasal nak makan, sanggup. Itu maknanya tak apa sebut tu. Kan. Tapi kalau kedai tu nak makan, rasa hari ni teringin nak makan inilah. Pergi tutup. Kedai sebelah ada, makan kedai sebelah je lah. Yang penting boleh makan, kenyang, boleh guna untuk semayang dan sebagainya. Itu maknanya alhamdulillah lah, ya. Jadi balik kepada soalan, ya, masalah kufur nikmat, ya. Ini dia maknanya zuhud ni dia lebih kepada hati kita, ya. Ada nikmat ni kita kena gunakan, ya, kita kena gunakan. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Allah Taala bagi kepada kamu, fahaddits, maka ceritakanlah nikmat itu. Ya. Jadi kita menceritakan, maknanya kita gunakan. Ada kereta, ya, kita pun bawa kereta kita ke pejabat, ya, tunjuk kawan-kawan, ya. Itu bukan dia kadang-kadang kalau nak bangga salah. Kalau nak bangga salah, kan? Kalau nak bangga salah. Kalau nak menyombongkan diri, tengok aku boleh beli kereta ni, kan? Salah pasal menyombongkan diri. Tapi kalau tunjuk kat kawan-kawan, mimbabit tahadduthi bi ni'matillah, daripada bab nak cerita nikmat Allah. Nak cerita nikmat Allah Taala, kan? Kerana Allah Taala suruh cerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah Taala cerita. Ni Allah Taala bagi, alhamdulillah, Lepas ni taklah basah lagi nak datang kerja, bab ada kereta. Dulu basah hujan pasal tak ada kereta, kan? Nak cerita nikmat Allah Subhanahu. Bukan sebab kita. Tapi ianya datang daripada Allah SWT. Bukan, daripada Allah, teringat pada Allah. Lepas tu kalau kawan nak pinjam, boleh, kan? Kalau ada darurat apa nak pinjam, silakanlah, kan? Ya. Betul. Kan? Tapi kereta buruk je lah. Kereta nombor 2 je lah. Kereta nombor 2, kereta baru ni tak boleh pinjam. Ada sikit lagi tu, sikit lagi. Ada lagi. Tapi tak apalah, okeylah. Okeylah tu, ya. Kalau dia tak boleh lagi, kereta baru pun tak boleh pinjam, kereta lama pun tak boleh pinjam, apa lagi kereta baru. Kan? Kereta dia tak pakai dah, duduk tersadai je bawah pokok ketapang tu. Kan, pokok tu, kan. Kereta yang keempat. Ya. Kan, datang adik-beradik ke jiran nak pinjam, boleh nak pinjam sekejap tak? Tak boleh. Kan? Kereta tu tak guna. 3 bulan tak start. Nak pinjam tak boleh. Nak pinjam pun tak boleh. Tak boleh. Sayang. Itu dah berkarat dah tu. Dah berkarat. Kan? Jadi itu. Jadi kita kena gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada akhirat, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang kepada akhirat. Baik, Ustaz. Dikutuk pun tak jadi apa, dan dipuji pun tak ada rasa besar diri. Jadi mungkin ada perkara yang Ustaz boleh huraikan selepas ini. Kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita dalam pengajian hadis zuhud dan bijaksana. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi Ustaz ada sebutkan berkaitan dengan orang yang zuhud ini dikala dikutuk tak tiada, orang kata apa, saat dikutuk tak rasa apa, ataupun saat dipuji biasa-biasa saja, Ustaz. Jadi ini satu perkara yang perlu kita pahat dalam jiwa kita, Ustaz. Sahabat kita ada nak bertanya satu soalan, boleh kita raikan, Ustaz? Boleh. Kita bersama dengan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Pada pandangan mata kasar kita, seseorang yang zuhud hidupnya kelihatan tenang. Wajah yang tenang senantiasa positif dengan kehidupan kerana baginya hidup ini hanya sementara dan tiada yang perlu dikhawatirkan dengan setiap apa yang terjadi. Bagaimana untuk kita mengelakkan pandangan yang negatif terhadap kezuhudan seseorang agar tidak menjadi fitnah kepada agama? Mohon Ustaz kongsikan pandangan. Terima kasih. Kak Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor. Kita pula yang susah hati, Ustaz. Tengok orang zuhud, kita pula rasa tak tenang. Ya. Macam mana tu, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya nak jawab dulu tentang masalah pujian ya. Pujian bila kita rasa seronok dengan pujian manusia, bila kita rasa down dengan kejian manusia ya, dari satu sudut betul juga, dari satu sudut ya, maknanya mungkin ada salah kita. Maknanya kalau orang puji kita, kita rasa seronok, maknanya kita buat baik ya. Kalau orang tak suka tindakan kita, orang ni kita rasa bersalah, mungkin kita kerana tindakan kita salah. Betul. Itu dari satu sudut ya, dari satu sudut. Kita ambil kira tu. Kita kena ambil kira ya. Kita buat macam ni ya, kita jangan tak peduli langsung. Aku tak peduli manusia. Ikut suka akulah nak pakai macam mana sekalipun. Aku nak pakai bogel ke apa kan. Badan aku. Betul. Kalau tak suka jangan tengok. Kan? Itu tak boleh lah kan. Tak boleh lah sampai kita kena ambil juga kira pandangan mata manusia ya. Tapi dari satu peringkat zuhud ni, dia tidak memandang kepada pujian manusia dan dia tidak memandang kepada kejian manusia. Kan? Sebab dia melihat kepada redha Allah, penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Itu dari satu sudut. Ya, satu. Yang tadi tu pun kita jaga juga. Satu sudut juga. Tapi dia bukan tak ada perasaan lah, Ustaz. Bukan tak ada perasaan ya. Dia buat benda baik. Dia bersedekah banyak kan. Orang kata kat dia ni sedekah, dia ni riak lah apalah kan. Orang tuduh dia riak lah. Dia tak peduli. Dia tak peduli kan. Sebab objektifnya mencari redha Allah. Mencari redha Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kalau orang tu dia kira pandangan manusia, aku sedekah banyak ni, orang kata, stoplah. Kan? Sebab manusia. Sebab manusia. Jadi dari satu sudut, orang yang zuhud ni dia tak peduli sangat kepada pandangan manusia, pujian manusia, sebab dia mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kutuk ni macam mana, Ustaz? Mana? Yang kutuk ni. Yang kutuk ni lah, balik kepada soalan Kak Yat tadi ya, yang kutuk, yang tengok orang nampak pakaian dia lekeh sangat. Kita pula tak tenang. Kan? Kita tengok, ya Allah, ustaz tu, ya Allah, da'i tu keluar TV kan, tengok pakaian lekeh sangat, tengok makanan zuhud sangat kan. Jadi kita susah hati, kita kata pula kan. Kita kan sengkek sangat ke apa, macam-macam keluar kan. Tak. Kita kena melihat bahawa adakah perkataan itu memberi manfaat kepada dunia kita, memberi manfaat kepada akhirat kita. Allahu Akbar. Kalaulah perkataan yang sebegitu tidak memberi manfaat kepada dunia kita, dia kalau sekadar dalam hati duk lintas kata, tak apa lagi, tak dikira sebagai dosa kan. Tak dikira sebagai dosa. Tapi bila mula keluar dari mulut kita, kita kata, kita kutuk dan sebagainya, itu dikira sebagai dosa. Jadi itu tidak memberi manfaat kepada akhirat kita. Ya, dunia pun tak beri manfaat, akhirat pun tidak memberi manfaat kepada kita. Jadi rugilah kita ya, rugi kita. Jadi sebab itu secara konsep mudahnya, kita tak payah duk kacau pilihan orang. Betul. Tak kacau pilihan orang.
Cuma kalau lah dia buat benda salah, dia buat benda haram, kita risau benda tu saja. Ya. Kita risau benda tu saja. Tapi kita taklah kata dia tu ahli neraka pasal buat benda haram. Mana kita nak tahu? Mungkin dia bertaubat nanti, kan? Cuma benda salah tu kita kata salah lah. Ya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ini satu kata-kata motivasi yang diberikan kepada diri kita. Walaupun kita dipuji ataupun dihina, tetap kita melihat akan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook, Ustaz, boleh kita raikan? Boleh. Bersama dengan Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum. Yang berbahagia Ustaz dan Da'i yang dikasihi, ramai di kalangan umat Islam terkeliru dengan maksud sifat zuhud. Ada yang menganggap bahawa sekiranya hendak mempunyai sifat zuhud, seseorang perlu tinggalkan hal-hal keduniaan yang dikatakan melalaikan dan hanya tumpu untuk beribadat, berzikir kepada Allah SWT. Sehingga ada yang mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami, bapa kepada anak-anak, sebagai ahli masyarakat dan bernegara dan sebagainya. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai perkara ini? Dia melihatkan bahawa mengejar akhirat semata-mata itulah perkara yang terutama. Pandangan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ramai di kalangan kita ada lah yang tersalah faham makna zuhud ni sehingga mengabaikan. Ya. Maknanya dia nak jadi orang zuhud, dia abaikan tanggungjawab sebagai suami. Dia nak jadi orang zuhud, dia abaikan tanggungjawab sebagai bapa. Ya. Dia nak jadi zuhud, dia abaikan tanggungjawab kepada masyarakat. Ya. Abaikan. Dia nak kira dia semata-mata. Bila kita mengabaikan tanggungjawab, mas'uliyah kita, maka itu bukanlah dikira sebagai zuhud. Ya. Sebab kita dah mengabaikan sesuatu yang wajib. Ya. Bila kita ada peranan sebagai suami ataupun isteri, ya, kita ada peranan sebagai bapa, kita ada peranan sebagai anak, kita ada peranan sebagai anggota masyarakat. Jadi yang tu kita kena jaga tanggungjawab tersebut. Dan kita jaga tanggungjawab itu tidak menafikan kezuhudan kita. Jadi sebab itu perkataan yang awal saya sebut tadi, Abdullah bin Barak kata apa? Orang zuhud yang sebenar adalah Omar Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz, adakah dia tinggalkan jawatan dia sebagai khalifah? Tidak. Dia jadi khalifah. Ya. Kan? Omar Abdul Aziz pada zaman dia jadi khalifah, tak ada orang nak terima zakat. Tak ada orang nak terima zakat. Cerita dia 2 tahun je dia jadi khalifah, tak ada orang nak terima zakat. Tak ada orang terima zakat. Kan? Maknanya tak ada orang susah lah, Ustaz. Kemungkinan tak ada orang susah. Kan? Pasal apa jadi macam tu? Tak ada orang nak terima zakat, terpaksa pergi sana cari nak bagi zakat. Siapa nak terima duit zakat? Ya. Kan? Jadi Omar Abdul Aziz dia laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin ketika itu. Tapi dia tetap zuhud. Ya. Jadi kalau kita kata zuhud ni meninggalkan tanggungjawab sebagai suami ataupun isteri, maka salah. Kalau kita kata zuhud ni dengan meninggalkan tanggungjawab sebagai seorang bapa, ikutlah anak-anak aku nak jadi apa? Allah Taala dah jamin rezeki mereka, aku nak pergi duduk nak bertapa di gua mana ke apa ke, aku nak jadi orang zuhud. Itu salah, kan? Jadi sebab itu kata sebahagian ulama, kita nak faham makna zuhud ni, az-zuhdu az-zuhdu huwa uzuful qalbi 'anid dunya bila takalluf. Hati itu dia lari, hati. Bukan anggota badan. Hati itu lari daripada dunia tanpa berat. Kan? Hati berlari. Hati lari, tinggalkan dunia. Badan di dunia. Tanggungjawab dijalankan. Hati itu, masalah batin kita. Ya. Sebab itu kata sebahagian ulama lagi, kata Imam Hasanul Basri, dia kata laisa zuhdu fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mali. Bukanlah zuhud di dunia ni dengan mengharamkan yang halal ataupun mensia-siakan harta. Ambil duit bakar. Bukan. Ataupun tak mau makan halal. Benda ni halal, ada sijil halal jakim, tak haram, dia kata haram, yang ni haram, semua haram. Tak ada yang halal langsung. Kan? Bukan yang tu zuhud. Zuhud bukan mengharamkan yang halal,
bukan mensia-siakan harta. Walakin an takuna bima fi yadillah au thaqa bima fi yadika. Tetapi zuhud ni, ya, benda yang ada dalam genggaman Allah Ta'ala, dalam kuasa Allah Ta'ala, segala-galanya lah, ya, semua dalam milik Allah Ta'ala, lebih kita yakin daripada benda yang ada dalam tangan kita, dalam milik kita. Makna kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wa antakuna, dan kamu pula fi thawabil musibah, dalam pahala musibah. Kalau kena musibah, kena penyakit COVID dan sebagainya tu, lebih disukai kalau tak daripada tak kena. Oh, kena penyakit pun rasa seronok. Oh, ini orang zuhud. Orang zuhud. Masya Allah. Masya Allah. Kena penyakit. Tak apa, alhamdulillah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih disukai berbanding daripada tidak diuji. Mungkin diuji. Sebab bila diuji itu Allah sayang. Allah sayang. Allah sayang. Dia pandang itu. Dia pandang itu. Dia tidaklah kecewa. Ya Allah, aku kena penyakit. Ya Allah, aku nak mati dah. Ya Allah. Tak ada. Kena, ini ujian daripada Allah. Jadi sekarang apa langkah nak ambil, nak cegah daripada tersebar? Macam mana nak rawat? Dia kan. Dan dia mengharapkan mungkin ada dosa aku buat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi positif. Orang yang zuhud ni, insya-Allah orang yang positif. Hanya orang sabar dengan ujian ini juga merupakan seorang yang zuhud, saya. Bukan semata-mata kita bicarakan tentang harta, tetapi lebih kepada jiwa. Baik, Ustaz, sahabat kita Tuan Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan Ustaz. Okey, soalan saya pagi ini tanya Ustaz. Adakah sifat-sifat zuhud juga mencerminkan seseorang yang merendah diri? Walaupun hakikat sebenarnya ia adalah orang yang bijaksana. Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Ismail. Satu soalan yang cukup menarik, Ustaz. Orang ni dia ada ilmu, kan? Dia ada kepakaran dalam satu bidang, tapi bila diminta untuk bicara, mungkin dia rasa rendah diri ataupun merasakan dirinya tidak mahir dalam perkara tersebut. Ustaz, pandangan Ustaz. Baik, dia merendah diri, ya, merendah diri, itu semua sifat yang baiklah. Ya, sifat yang baik, ya. Maknanya jangan kita sombonglah, jangan. Sebab ilmu ni, kalau contoh ilmu ni bukan dengan usaha kita. Ya, bukan dengan usaha kita. Ilmu ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat orang yang beriman di kalangan kamu beberapa darjat. Walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu. Siapa yang bagi ilmu? Allah Ta'ala. Jadi diberikan ilmu. Jadi jangan sombonglah dengan ilmu. Aku ni hebat, ya. Aku ni mengaji tinggi, ya. Orang lain semua jahil, aku je yang pandai, kan? Perkataan aku je yang betul, pendapat aku je betul, pendapat orang lain semuanya salah, tak betul, ya. Ya, tak boleh macam tu, ya. Kerana ilmu tu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala boleh bagi lebih, ya, boleh bagi lebih kepada ilmu tu kepada orang yang lain. Sebab tu kita baca dalam kisah Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bapa, Nabi Sulaiman anak, kan? Kedua-duanya diberi ilmu, diberi hikmah, tapi fafahamnaha Sulaiman. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi Sulaiman, Allah lebih fahamkan Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman tu muda, walaupun Nabi Sulaiman tu anak, tapi dua-dua tu Allah Ta'ala berikan ilmu dan hikmah, ya. Jadi merendah diri ini satu sifat yang baik, ya. Kalau ada orang yang lebih layak untuk berbicara, silakan, tidak ada masalah. Jadi sebab itulah biasanya adab akhlak kita ini makna kita merendah diri. Walaupun kita diminta menyampaikan sesuatu, ya, kita hormat, ya. Maknanya kita tidaklah menyatakan di awal ceramah tu apa yang saya cakap ni betul 100% tidak ada salah, ya. Betul, Ustaz. Kan? Sebab saya baca ayat Quran semua, saya baca hadis semua. Betul ayat Quran, tapi kadang-kadang kefahaman. Betul. Kefahaman kita salah. Cara kita faham tu. Cara kita faham salah. Betul, kadang-kadang kita baca hadis, tapi cara kita faham hadis tu salah, kan? Hari ni orang bicara bab semayang jarak-jarak sebagai contoh. Dia kata tak sunnah jarak-jarak ni.
Kan? Tak ada Nabi suruh sembahyang jarak-jarak kan, 1 meter, 2 meter dan sebagainya. Ini tak ikut sunnah ni. Kan? Ada pandangan macam tu. Betul. Tapi betulkah kefahaman kita macam tu? Kan? Memang kita baca hadis, memang kita baca hadis, tapi kefahaman terhadap hadis tu. Kan, kefahaman terhadap hadis tu. Jadi Allah Taala bagi kefahaman yang luas kepada para ulama. Wallahu a'lam. Adakah kita menyembunyikan ilmu itu disebutkan seperti mana sebentar tadi Ustaz, zuhud itu? Menyembunyikan ilmu ni dari satu sudut tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Tetapi menyampaikan ilmu mengikut kadar orang yang ada di depan kita. Yang bila ditanya baru jawab seperti itu Ustaz ya. Satu, orang tanya. Yang kedua, kalau kita bagi lebih-lebih ni, orang ni boleh terima ke tak boleh terima. Itu yang kata sekadarnya tu Ustaz. Sekadarnya tu, kan? Maknanya kita bercakap ala qadri uqulin nas, atas kadar manusia. Itu yang susah tu. Sebab kalau nak kira dalam kitab ni, dalam kitab bab zuhud ni, ada 2 kitab saya bawa ni. Ini 2 jam tak cukup ni Ustaz. Tak cukup ni kan. Tapi di luar sana ni, kadar akal kita ni bukan semuanya sama. Saya yang baca ni pun tak apa nak faham lagi. Allah Akbar. Kan? Apatah lagi kami ni Ustaz. Yang mendengar saja kan. Tak baca kan. Kalau baca ni boleh ulang kan. Dengar ni habis sekali lalu gitu ya. Betul. Saya yang baca ni pun rasa payah nak faham, payah nak amal. Betul. Kan? Jadi bagaimana kita nak mudahkan? Nak mudahkan ikut kadar majoriti masyarakat tu. Itu bukan menyembunyikan ilmu, tidak. Maknanya kita berikan atas kadar yang sepatutnya. Macam budak sekolah rendah darjah 1. Ya. Kita ada sarjana muda, ada PhD. Masuk mengajar matematik tak ikut silibus darjah 1. Allahu Akbar. Masuk tingkatan 5. Kita masuk tingkatan 5 tu kan. Pengsan budak-budak. Kita cerdik. Tapi sebenarnya kita bodoh. Baik Ustaz. Kita nak bicarakan selepas ini berkaitan dengan zuhud juga adalah melihat seseorang itu lebih mulia daripada kita Ustaz. Tapi kita bicara selepas ini, boleh saya? Para penonton, terus kesetiaan anda bersama dengan kami. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam pengajian hadis kita pada hari ini, zuhud dan bijaksana. Antara poin utama yang telah Ustaz bicarakan kepada kita, orang yang zuhud meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang kedua, orang yang zuhud pendek angan-angannya. Yang ketiga, orang yang zuhud itu tak kecewa bila hilang dan tak terlalu seronok bila dapat sesebuah nikmat. Dan orang yang zuhud ini, dunia hanya di tangan, bukannya di hati. Dan orang yang zuhud ini bila kaya, tidak menggunakan hanya semata untuk dunia, tetapi dimanfaatkan untuk perkara akhirat. Baik, para penonton sekalian, banyak lagi penafsiran zuhud yang akan kita dengar daripada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, saya ada terdengar lah Ustaz, yang mana salah satu daripada pengertian zuhud ini juga adalah orang yang zuhud melihat orang di hadapannya itu lebih mulia daripada dirinya Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita melihat orang lain lebih mulia daripada kita, ya itu satu yang baiklah ya. Maknanya saya ingat permainan istilah lah ya, sama ada dia zuhud ataupun tidak ya. Tapi yang pentingnya dia masuk daripada satu sifat mulia, iaitulah sifat tawadhu', sifat merendah diri ya. Iaitu kita melihat orang yang kaki maksiat. Kaki maksiat. Dia ni minum arak dan sebagainya, tapi kita anggap dia lebih baik. Pasal apa dia lebih baik? Pasal nanti kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat, clear, tak ada apa. Dia lebih mulia daripada kita. Dia lebih mulia daripada kita. Ya Ustaz. Kan? Kita melihat orang tua semayang tak berapa larat ya,
rokok tak sempurna, sujud tak sempurna, semayang atas kerusi dan sebagainya. Kita yang sihat ni, tapi kita melihat orang tua itu lebih mulia daripada kita sebab orang ni dah lama semayang. Banyak dah amalan dia buat. Banyak dah amalan dia buat. Kita baru nak mula buat, kan? Kita melihat budak-budak, ya, orang muda umur 16, 17 tahun, ya, kita anggap dia lebih mulia daripada kita. Sebab apa? Sebab dia baru balik. Dosa dia baru nak mula. Baru nak catik. Baru nak catik dosa. Dosa dia tak banyak. Kita ni yang dosa 15 tahun dah ni lagi banyak dosa lah. Betul. Jadi orang ni lebih mulia. Jadi pandangan tu satu pandangan yang kita tidak menghina mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menghina mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok orang miskin. Ya. Dia ni senang masuk syurga. Pasal apa? Pasal harta dia tak banyak. Di akhirat senang. Allah Ta'ala tak tanya sedekah ke tak sedekah pasal dia miskin. Allah Ta'ala takkan tanya zakat bayar ke tak bayar pasal dia miskin. Kan? Jadi orang kaya, katalah kita kaya, kita tengok orang miskin ni lagi mulia pasal di akhirat dia senang masuk syurga. Tak banyak tol dia, Ustaz. Tak banyak tol dia, kan? Pasal dalam hadis kata la tazalu qadam, dua kaki anak Adam tu tak akan bergerak hinggalah ditanya 4 perkara. Antara nak tanya harta dia, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Allah. Di mana dapat harta, di mana belanja. Dapat dari mana, bagi kat mana. Jadi harta kita banyak, tol lambatlah. Dia tu miskin, Allah tak akan tanya di mana pasal tak ada harta. Belanja pun Allah Ta'ala tak tanya pasal dia miskin. Jadi orang ni lebih mulia daripada aku, dia cepat masuk syurga. Kita pandang tu. Maknanya begitu juga orang miskin tengok orang kaya. Sama. Orang miskin, kita tengok orang kaya, ya Allah, orang kaya ni pahala dia banyak sebab dia boleh bayar zakat juta-juta. Aku ni tak ada, kan? Tinggal belakang. Kan? Sebab itu sahabat Nabi yang miskin mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthur." Orang kaya dah bawa pahala banyak dah. Dia jauh ketinggalan. Kami miskin tak boleh nak beramal sebab duit tak ada. Kan? Itu ada pengaduan para sahabat. Jadi ada sahabat Nabi kaya, ada sahabat Nabi miskin. Jadi orang miskin, sahabat Nabi miskin tengok orang kaya tu hebat. Jadi kita pandanglah manusia dengan hormat. Pandanglah dengan pandangan memuliakan manusia. Apa sekalipun dia mulia. Kerana apa? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan anak Adam. Semua manusia mulia. Itu kata kunci dia, Ustaz. Kata kunci dia. Pandanglah. Kerana Allah muliakan manusia, kita kena memuliakan manusia. Pandang manusia dengan pandangan yang mulia. Walaupun kita tengok seorang pendosa sekalipun, Ustaz. Walaupun begitu. Sebab pintu hidayah Allah itu luas dan pintu taubat itu luas. Mungkin sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia sempat untuk bertaubat. Dan mungkin dia lebih mulia daripada kita, Ustaz. Baik. Ini satu kata kunci yang cukup baik. Kita lihat orang siapa sekalipun, lihatlah dia lebih baik daripada kita. Baik, Ustaz, sahabat kita di Facebook, boleh kita raikan, Ustaz, bersama dengan Sahziatul Sidik. Assalamualaikum, Ustaz dan Da'i. Pada era ini, segala apa yang dimiliki semua menjadi trend untuk dipamerkan di media sosial. Apa yang dimiliki segalanya. Bagaimana untuk menjadikan sifat zuhud dan bijaksana dalam berkongsi kegembiraan dan kesyukuran di media sosial agar ianya tidak terlampau menunjuk agar yang tidak kelampauan tidak berkecil hati. Mohon perkongsian ilmu sekian. Terima kasih. Dia ada dua tu, Ustaz. Nak menunjuk ataupun nak berkongsi kegembiraan. Bagaimana tu, Ustaz? Bahasa kita kalau nak menunjuk ni dia tak elok. Itu nak menunjuk tu. Tak elok. Bahasa Al-Quran kita cerita nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Beza, Ustaz, ya? Beza. Sebab orang kita ni kata nak menunjuk tu. Dia punya intonasi dia tu negatif. Nak menunjuk. Kan? Jadi kita nak cerita nikmat, kita nak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu baik-baiklah. Jadi sekarang ni dengan media sosialnya ni maknanya segala-galanya macam tak apa ada rahsia. Ya, tak apa ada rahsia. Jadi saya ingat tidaklah perlu kita menunjukkan segala-galanya, ya.
nak makan apa tunjuk ya, dapat laptop baru tunjuk ya. Di rumah saya ada 7 laptop kan, senang nak buat kelas kan. Mungkin ada orang yang tak nampak dia baca tu rasa sedih. Yalah. Kan. Ada 7 laptop, anak ada 2 orang, 5 lagi siapa nak guna kan. Kami ni ada 7 adik-beradik, laptop ada 1. Kalaulah dapat bagi kepada kami. Orang kecil hati, orang akan kecil hati, orang kecil hati. Jadi kita duk cerita tu, jadi tak seronok lah. Tak seronok. Jadi situ maknanya, adakah kita sanggup nak bagi? Kan? Adakah kita, rumah kita ada 7 laptop ni, adakah kita sanggup nak bagi 1? Pasal orang tu susah. Kalau kita sanggup, maknanya Alhamdulillah lah. Di situ zuhudnya. Situ zuhudnya. Walaupun kaya. Walaupun kaya. Pasal, tak apa. Dia nak guna belajar, ambil lah. Kan? Dia nak bagi terus. Kan nak bagi pinjam 3 bulan. Habis PDPR, sekolah masuk, bagi balik. Contoh. Tapi mana dia tak terikat. Tak boleh. Yang ni mahal, yang ni pun mahal, yang ni mahal. 7 ni semua mahal. Saya tak boleh. Ada di rumah saya. Walaupun saya tak guna, saya tak mau bagi. Hak lama ni sayang. Sama sayang. Itu mana tak ada zuhud. Hati dia terikat. Dia dah masuk dalam hati. Dia masuk dalam hati. Laptop tu terikat. Kan? Terikat. Tapi kalau dia boleh sanggup bagi orang pinjam, paling kurang pun pinjam lah. Kan, kalau nak bagi terus itu sayang kan. Paling kurang pinjam lah, tak apalah, gunalah. Nanti habis ni bagi balik. Kan? Makna paling kurang. Jadi itu saya ingat, kita kena jagalah bila menunjukkan, sebab di luar sana ada orang yang kelaparan, ada orang yang tak cukup makan. Ya. Kalau kita tunjuk tu, kita bagi pada orang. Itu mungkin baguslah. Makanan ni hari ni saya makan ni, dan saya dah sedekahkan 100 bungkus kepada rumah anak yatim ni. Itu mungkin kita nak menggalakkan orang supaya meniru perbuatan baik kita. Allah. Kan? Itu seronok lah Ustaz. Itu seronok lah. Bila orang tengok kita buat baik, orang pun turut sama nak buat baik ni. Ini kita makan seorang. Makan seorang. Allahu Akbar. Baik Ustaz, sahabat kita Ustaz di Facebook ada nak tanya soalan sikit Ustaz. Bersama dengan Izara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, bagaimana bagi seseorang yang sentiasa menyorok kebaikan, contohnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan memberi hadiah kepada sahabat secara sembunyi, apakah itu juga dikira zuhud dan bijaksana? Ini kerana untuk mendidik hati agar tiada ujub dalam diri, dan biarlah Allah sahaja yang mengetahui segala kebaikan yang tidak diketahui oleh sesama manusia, agar menjadi bekalan pahalanya di akhirat kelak. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Apa pandangan Ustaz? Baik, hari ini kita boleh bagi derma, boleh bagi sedekah senyap-senyap. Kita transfer online ya. Tak ada siapa tahu, kita tulis hamba Allah ya. Tak ada orang tahu dan sebagainya. Bagus ya, kita sembunyi bagus. Kita zahirkan pun bagus ya. Jangan kita tuduh mana-mana. Siapa yang sembunyi ikhlas, yang zahirkan sedekah tak ikhlas. Tak, kita tak tahu hati dia. Maka sebab itu Allah menyatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menzahirkan sedekah, tubdus sadaqah, menzahirkan, menceritakan, tunjuk kamu bagi sedekah tu, fa ni'mahi, itu adalah baik. Allah puji. Tunjuk sedekah pun baik. Baik. Fa ni'mahi. Wa in tukhfuha, dan kalau kamu sembunyikan sedekah, bagi senyap-senyap, fa huwa khairul lakum, itu juga baik bagi kamu. Dua-dua tu baik. Tapi ada syaratnya lah Ustaz kan? Ada syaratnya. Maknanya yang tunjuk tu tidaklah riak. Yang tidak tunjuk tu bukanlah nak menyombongkan diri. Yang sembunyikan ni kerana dia mungkin lebih selamat bagi dia. Dia bimbang kalau dia zahirkan, dia jadi riak, dia jadi ujub dan sebagainya. Maka tapi nak bagi sedekah juga, dia sembunyikan. Yang ni dia boleh jaga diri dia daripada riak, dia boleh jaga daripada ujub, dan dia nak menggalakkan orang bagi sedekah. Maka dia tunjukkan dalam media sosial dan sebagainya. Maka semua tu adalah baik. Ada baik. Jadi kita yang pergi komen, ni duk tunjuk ni kan, ni tak ikhlas ni. Kalau ikhlas bagi singap-singap sudahlah. Kan? Kita pula komen. Kita komen. Sedangkan Allah dah buka jalan. Allah dah buka jalan. Nak bagi senyap-senyap pun silakan. Nak bagi terang-terang pun silakan.
jaga diri masing-masing. Betul. Maknanya tunjuk tak ada masalah Ustaz ya. Jangan menunjuk-nunjuk sudahlah. Pokok pangkalnya Ustaz kembali kepada hati kita. Ya, tapi sebaik-baiknya biar sorok-soroklah. Ya, sebab apa hati kita ni tak kuat mana Ustaz. Betul. Kalau nunjuk tu adalah bisikan yang mengatakan amboi hebatnya. Kadang-kadang orang kutuk pula Allah takat bagi RM5 terus aduk bagilah. Jangan duk tunjuk Jangan duk tunjuk kan. Kita sedekah RM5 terus ada tunjuklah. Orang kutuk pula sikit sangat. Sikit sangat. Allahu akbar. Allahu akbar. Inilah dalam kita nak melakukan kebaikan pun masih ada ruang-ruang untuk kejahatan itu menyelinap masuk dalam kebaikan kita. Baik Ustaz. Dalam kita hidup kita di atas muka bumi ini diibaratkan seorang musafir Ustaz. Jadi kalau kita melihatkan sebagaimana cerita yang Ustaz sebutkan Umar Abdul Aziz yang mana meninggal dunia hanya meninggalkan beberapa dinar sahaja. Tapi kita Ustaz bila mana kita tiada nanti, kita tidaklah seperti yang disebutkan seperti berjalan di atas muka bumi di ibarat musafir. Kerana apa? Banyak lagi harta benda yang kita tinggalkan di atas muka bumi ni Ustaz. Mungkin ada pandangan daripada Ustaz. Baik, kita meninggalkan harta yang banyak pun tidak menjadi masalah juga. Disebut di dalam hadis kan bahawa kamu meninggalkan waris-waris kamu agniya dalam keadaan kaya khairul, lebih baik daripada kamu meninggalkan waris kamu meminta-minta kepada manusia. Itu ada sudut yang lain pula kan. Sebab ada seorang sahabat dia nak sedekah semua harta dia kan, Rasulullah tak bagi. Dia nak sedekah 2/3 harta dia, Rasulullah tak bagi. Dia nak sedekah sulus 1/3. Rasulullah kata bolehlah 1/3 dan kamu tinggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan kaya. Preparekan harta-harta ni lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan meminta-minta kepada manusia dari satu sudut. Kan? Tapi kekuatan Umar Abdul Aziz ni dari satu sudut yang lain, walaupun dia tinggalkan harta yang hanya beberapa dinar sahaja untuk anak-anak dia, ini yang kata harta ni bukan usaha kita. Harta ni daripada Allah. Maka diceritakan walaupun anak Umar Abdul Aziz ni dapat 1 dinar je seorang, tapi beberapa tahun kemudian anak dia kaya raya. Anak dia pun kaya raya juga. Bukan sebab harta ayah yang ditinggalkan. Bukan sebab harta ayah dia. Dapat 1 dinar je. Tapi selepas beberapa tahun nak berjihad pada jalan Allah, diceritakan dia sedekah 100 ekor kuda. Masya-Allah. Anaknya? Anak dia. Dia dapat harta ayah dia 1 dinar je. Harta tu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kerana kezuhudan, kesolehan Umar Abdul Aziz itu sendiri. Nah, ceritanya kekayaan ini bukan daripada manusia, tetapi daripada Allah SWT. Daripada Allah SWT. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kami semua zuhud dunia dan zuhud akhirat juga pun ada Ustaz ya? Apa pandangan Ustaz? Zuhud, kita zuhud dari sudut bahasanya, bila kita tinggalkan sesuatu perkara, maka kita zuhud. Kita zuhud. Ni ada makanan. Ni ada makanan, kita tinggalkan makanan ni kerana nak makanan ni. Itu pun dikira zuhud juga. Zuhud. Bahasanya. Bahasa. Kan? Buah apa yang sedap? Buah anggur. Anggur Ustaz. Anggur. Yang lagi sedap? Lagi sedap mata kucing Ustaz. Mata kucing contohlah. Orang Melayu kita makan mata kucing Ustaz. Okey, dia ni ada buah anggur, ni ada buah mata kucing. Dia tinggalkan buah anggur kerana nak makan buah mata kucing. Dia zuhud. Tapi terliur Ustaz tengok buah tu. Dua-dua nak makan. Dia zuhud daripada anggur kerana dia gemar kepada mata kucing. Mata kucing. Itu pun itu daripada sudut bahasanya. Dari sudut bahasa, kan? Begitulah kita tinggalkan sesuatu perkara kerana gemar kepada dunia. Dia mesti ada imbangan tu. Jadi kita zuhud daripada kepada dunia ke daripada zuhud daripada dunia. Tak salah daripada dunia ke kepada dunia. Zuhud dunia tu kerana gemar kepada akhirat. Kalau kita kata zuhud akhirat, tinggalkan akhirat kerana gemar kepada dunia. Itu masalah tu. Itu masalah. Itu masalah. Tinggal akhirat sebab nak dunia. Nak dunia, salah. Mana zuhud akhirat, tak mau akhirat. Tak mau akhirat. Ya, dia nak. Jadi itu wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin.
dalam surah Yusuf mereka jumpa Nabi Yusuf tu kecil lagi, muda lagi, mereka jual dengan harga berapa dirham je. Ambillah budak muda ni patut jual mahal, ambillah. Pasal apa? Mereka zuhud. Mereka tak mau dah Yusuf ni. Tak mau Yusuf ni. Kan kami jumpa dalam telaga kan. Dia bukan hamba, dia ada orang buang dia ni kan. Kan ada ni kan. Jual cepat-cepatlah dapat duit. Mereka suka duit. Mereka zuhud daripada pemuda nama Yusuf. Kanu fi minaz zahidi. Allahu Akbar. Ini dia cerita tentang zuhud. Banyak lagi kita akan bicarakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Para penonton TV3, terima kasih atas kesetiaan anda dalam menonton program Tanyalah Ustaz pada hari ini. Kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Teruskan kesetiaan anda. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita teruskan pengajian dalam topik pengajian hadis, zuhud dan bijaksana. Saya suka bila Ustaz sebutkan satu perkara ni kan saya. Bila kita mendapat sesuatu, tak kiralah harta ke apa saja, biarlah ianya berada di tangan saja Ustaz. Jangan biarkan ia masuk ke dalam hati dan mencengkam jiwa kita. Mungkin Ustaz, kita ada satu soalan daripada sahabat kita nak bertanyakan tentang perkara ini. Kita bersama dengan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz Dr. Nizam, Da'i dan kru-kru yang bertugas. Adakah seorang Muslim itu dikira zuhud dan bijaksana jika dia memilih berada dalam keadaan wasatiyah bagi amalan-amalan akhirat dan dunianya? Yang kedua, bagaimanakah untuk menjadi zuhud saban hari dan bagaimana pula untuk istiqamah dalam mengingati mati? Syukran jazilan Doktor. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dia zuhud ni dia permainan hati kita ya. Dia punya zuhud, dia punya tempat dia adalah di hati kita, iaitu hati kita ini tidak bergantung kepada dunia, sebaliknya kita melihat kepada akhirat. Sebab itu kata sebahagian ulama, az-zuhdu huwa an-nazaru ila ad-dunya bi'aini az-zawal. Zuhud ni ialah melihat kepada dunia. Pandangan hati kita melihat kepada dunia dengan keadaan benda dunia ni akan musnah, akan hilang. Ya, bila kita lihat dunia ni akan hilang, maka dunia tu jadi kecil dan dia mudah kita berpaling daripada dunia, daripada nikmat dunia. Jadi bila kita memilih hidup sederhana, hidup wasatiyah, ini sesuatu yang baik. Ya. Apabila kita kata wasatiyah dalam beramal, ya, secara mudah kita kata ia juga sesuatu yang baik. Kerana dalam kehidupan amalan kita ini, kita beramal, perkara yang pertama beramal dengan yang fardu, yang wajib tu dulu. Buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Kemudian barulah kita tambah-tambah dengan perkara yang sunat. Kan? Jadi kita buat perkara wajib, kita tinggalkan yang haram, okeylah tu. Kalau kita nak kata itu sebagai wasatiyah. Betul. Kan? Sebab itu ada sahabat ya, dia solat sunat banyak ya, solat sunat banyak, kemudian bila dia dah letih, penat, dia ikat tali ya, ikat tali, maka dia gunakan tali tu, dia nak bergantung, nak berdiri, nak semayang sebab dah penat dengan ni, berdiri. Maka bila Rasulullah SAW melihat tali itu, Rasulullah tanya tentang tali itu, maka diberitahu tali itu untuk bergantung bila dia penat nak semayang dan sebagainya, lebih kurang begitu. Maka Rasulullah menyatakan, alaikum bima tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Buanglah tali itu ya, jangan guna tali itu. Alaikum bima tutiqun, buatlah ke atas kamu, buatlah amalan sekadar yang kamu mampu. Maknanya yang wajib tu mampu tak kan?
tinggalkan yang haram tu mampulah. Buat yang tu pun tak apalah. Kerana apa? Buat yang mampu tu, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Taala tidak bosan, yakni tidak bosan untuk memberi pahala hatta tamallu, hinggalah kamu berasa bosan untuk melakukan ibadah. Kamu selagi mana kamu buat amal ibadah, Allah bagi pahala. Bila kamu berhenti, tidak adalah pahala. Ya. Jadi buatlah sekadar kemampuan kamu. Mengejar akhirat ni Ustaz tanpa meninggalkan dunia. Ya, mengejar akhirat tanpa meninggalkan dunia. Ada orang yang makam dia tinggi, dia tak peduli langsung soal dunia, ya, dia tak makmurkan dunia, itu makam yang lain tu, itu tinggi. Tapi bagi kita ni masyarakat, ya, majoriti masyarakat, kita seiring di antara dunia dengan akhirat, ya. Tapi itu makna zuhud ni dia nak didik hati kita, ya. Sebab kalau kita tak zuhud, kita akan jadi kedekut. Betul. Ya, pasal kita terikat dengan dunia. Beza tu Ustaz, zuhud dengan kedekut tu ya. Beza. Bila kita tak zuhud, kita akan susah hati, sedih bila kita kehilangan nikmat dunia. Kan? Orang tak zuhud. Kita ada kereta baru. Ya, kereta baru, bawa kereta sedap, seronok, ya. Pam, aksiden berlaku. Pecah cermin sikit, calar. Allah. Susah hati dah. Kereta baru Ustaz. Kereta baru. Kalau orang zuhud, alah, calak sikit je tu. Kan? Kan? Kalau aksiden pun dia tak tanya pasal kereta, dia tanya awak okey ke? Dia tanya orang dulu. Kan? Kereta tak apa, kereta kan tak bengkel. Kan? Tapi kalau dia tak upah zuhud ni, ya Allah kereta calak, ya Allah kereta baru, ya Allah. Marah pula orang tu. Marah orang tu, awak ni buta ke, awak ni tak nampak ke apa ke? Kan? Kereta saya besar ni tak nampak ke? Allah. Kan? Awak tu kereta kecil ke? Allah. Kan? Kalau orang zuhud, dia tak peduli soal kereta tu, tak apalah kereta tu tak apalah. Yalah rugilah sikit. Kan? Kan? Dia tanya orang, awak okey ke? Awak ada cedera ke? Ya. Pasal hati dia tak terikat dengan Kereta tadi. kereta tadi. Itu makna zuhud ni dia bagi kebaikan, bagi positif kepada kita. Wallahu a'lam. Oh, ini dia. Bila kita meletakkan sesuatu hanya di tangan, bukan di hati. Baik Ustaz, cuma ada satu soalan yang menarik juga yang boleh kita kongsikan daripada penonton kita tadi. Dia sebut zuhud juga adalah istiqamah dalam mengingati kematian. Bagaimana tu Ustaz? Baik, zuhud istiqamah dalam mengingati kematian. Ya, itu sesuatu yang benarlah. Kerana apa? Kerana apabila kita zuhud, kita sedar bahawa dunia akan musnah. Ya. Ya, dunia akan musnah, manusia akan mati, harta akan rosak, binasa, habis. Ya, kita sedar. Dan yang kekal adalah akhirat. Jadi seorang yang zuhud ni dia sedar perkara tu, dunia akan musnah, dia akan mati, harta akan hilang dan sebagainya, akhirat yang kekal abadi. Jadi bila ada perasaan yang sebegitu, maka dia akan mudah ingat kepada mati. Dan ingat kepada mati itu disuruh akthiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyakkanlah daripada mengingati benda yang memutuskan kelazatan, iaitulah mati. Jadi bila zuhud tu insya-Allah orang tu mudah ingat kepada mati. Tapi bila tak zuhud, dia susah nak ingat mati. Sebab dia pandang dunia inilah segala-galanya, harta dunia inilah segala-galanya, nikmat dunia inilah segala-galanya, pujian masyarakatlah segala-galanya, pangkatlah segala-galanya, Follower segala-galanya, ya kan? Kalau apa-apa status tengok yang like tu seorang, Allahu akbar, susah hati, frust kan. Kalau yang like tu berpuluh-puluh ribu, seronok. Ni konten bagus ni. Jadi kalau dia suka, ramai share, ramai orang like pasal manfaat. Manfaat. Itu tak apa. Manfaat saya. Manfaat dia kongsikan satu hadis, dia kongsikan satu kesusahan orang, kan, orang pakat share, dia seronok ramai pasal berita ni tersebar, orang boleh bantu dan sebagainya. Betul. Tapi kalau dia kata apa populariti dia jatuh, dia tak glamour lagi pasal yang share, yang like tu sikit, yang share tu sikit, dia susah hati. Yang tu itu problem lah. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Zuhud ini memutuskan rasa nikmat pada dunia.
Maknanya ini satu perkara yang cukup baik Ustaz ya. Ya. Tapi sebelum kita nak bicarakan satu perkara yang cukup hangat diperkatakan, sekarang ni orang berlumba-lumba nak jadi AJK masjid Ustaz. Sebab dapat solat di masjid. Tapi kita nak bicara perkara ini selepas ini. Kita berehat seketika, boleh saya? Boleh. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang dirahmati Allah sekalian atas kesetiaan anda bersama dengan kita. Tadi sebelum rehat tadi Ustaz ya, zaman musim PKP ni orang berebut-rebut nak jadi AJK masjid. Ya. Katanya sebab boleh solat berjemaah di masjid. Tapi kita tak nak cerita pasal itulah. Kita nak cerita pasal saat jadi AJK masjid ni bukan main zuhud lagi Ustaz. Tiba-tiba dilucutkan jawatan. Allahu Akbar. Tak boleh terima kenyataan ni. Aku dah tak jadi pengurusi dah. Aku dah tak jadi AJK dah. Jadi bagaimana tu Ustaz nak terima kenyataan bahawa kita tidak lagi diberikan jawatan seperti itu Ustaz? Baik, kalaulah kita rasa ialah salah satu perkara yang kita kena zuhud ni adalah dari sudut jawatan lah, ya, dari sudut riasah, ya, kepimpinan kita, jawatan kita. Maknanya jawatan tu masuk dalam dunia, ya, masuk dalam dunia, pangkat tu. Dan orang kejar dunia ni, kejar pangkat ni pasal apa? Pasal dengan pangkat ni lah akan terbuka lubang-lubang untuk mendapatkan harta. Sebab itu kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, ya, dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun disebut al-jahu yajlibul mala. Pangkat ni akan menarik harta. Pangkat akan tarik harta. Sebab kita ada pangkat. Sebab tu berebut Ustaz ya? Sebab tu antara sebab orang berebut, ya. Maknanya datang bagi duit tu, bagi sebab kita ada pangkat. Al-jahu yajlibul mala. Ya, pangkat tu akan menarik harta, ya. Itu sebab salah satu sebab yang disebut oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, ya. Jadi kalaulah kita tidak zuhud, kita takluk kepada terikat dengan pangkat itu, makna kita tak boleh nak terima hakikat bahawa kita hilang pangkat. Ya, hilang pangkat. Jadi kita akan susah hati, kita akan marah kepada orang yang dapat jawatan dan sebagainya. Ya, mudahnya kampung kita tu surau lah. Ya, selama ni keluarga kita aja yang pegang surau tu. Betul. Ya, yang datuk kita pengurusi surau. Siap nama surau tu pun nama atuk dia. Nama atuk kita, pak kita pengurusi surau. Kita pun sempatlah jadi pengurusi surau. Lepas tu pemilihan berikutnya tak menang. Kalah. Kan? Kita marah, kita boikot surau tu. Kita plan macam-macam dah. Kita plan macam-macam nak penjatuhkan pengurusi yang ada kan. Pasal yalah pangkat kita nak nama. Siapa dia tu? Oh, pengurusi surau. Oh, ni buat ni semua ni pengurusi ni. Kita nak. Jadi kita bimbang, maknanya kita tidak zuhud. Kita tidak zuhud. Ya. Tapi kalau kita nak pangkat tu kerana apa? Kerana kita nak jaga amanah tu, kita nak bagi manfaat kepada orang ramai. Kepada orang ramai. Daripada dapat kepada tangan yang orang tidak lain. Tidak sepatutnya. Sebab itu Nabi Yusuf minta, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dia minta kepada Fir'aun tu, jadikanlah aku jaga. Dia minta jawatan, dia nak minta pangkat. Kan? Adakah Nabi Yusuf tidak zuhud? Nabi Yusuf zuhud. Ya. Nabi Yusuf zuhud. Tapi dia minta, kerana dia yang layak, keadaan genting ketika tu akan berlaku 7 tahun kemarau tu. 7 tahun dapat rezeki yang banyak, 7 tahun kemarau. Macam mana nak menjaga supaya rakyat tidak terbeban? Jadi yang pandai ketika itu adalah Nabi Yusuf. Maka dia minta jawatan tu bukan kerana dia nak jawatan tu, bukan kerana dia nak habuan dunia, tapi nak selamatkan. Masya Allah. Itu makna dia masih dalam kategori zuhud. Nabi Yusuf zuhud. Walaupun nakkan jawatan tu, walaupun nak jawatan. Jadi dia tak boleh kata hitam putih begitu. Awak minta jawatan, awak tak zuhud.
dia banyak faktor nak kena kaji tu. Ya Ustaz. Allahu Akbar. Ini dia. Cara kita untuk memahami perkataan zuhud itu sendiri adalah mengambil sesuatu itu bukanlah disebabkan dunia tapi disebabkan ganjaran akhirat. Baik Ustaz, sahabat kita ada satu soalan cukup menarik di Facebook Ustaz bersama dengan Muhammad Effendi Mak Daud. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Islam itu mudah tetapi hukum-hukum Islam jangan pandang mudah. Benarkah makanan yang hasil dari rasuah dan tipu daya akan menyebabkan susah bagi seorang itu bersikap zuhud di atas dunia ini Ustaz? Hashtag biar tahu jangan keliru. Bertam Indah Pulau Pinang. Terima kasih orang Bertam Pulau Pinang. Soalan cukup baik Ustaz. Yang mana rasuah ini terkadang menjadi satu perkara yang cukup merosakkan sesebuah organisasi. Pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang pertama, Islam itu mudah, ya betul ya. Banyaklah kaedah-kaedah dalam agama nak memudahkan kehidupan masyarakat kita ya. Misalnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bila ada kepayahan sikit dia akan jadi mudah. Ya. Al-amru idza tasa'a daqa wa idza daqa ittasa'a. Benda sesuatu urusan dalam agama ni dia luas dia bagi sempit sikit. Bila dia sempit sangat dia luas balik. Dia fleksibel, dia anjal. Ya. Inilah murunah, keanjalan yang ada dalam Islam, keanjalan yang ada dalam syariat Islam ya. Kita tak boleh semayang rapat, kita semayang jarak-jarak kan. Dia tak boleh kena rapat juga. Kalau tidak sah, tidak. Semayang jarak-jarak kan. Kita nak jaga penyebaran penularan Covid dan sebagainya. Baik, masalah yang kedua, masalah makan harta yang haram, rasuah dan sebagainya ya. Ini adalah penghalang kepada zuhud. Ini adalah penghalang kepada zuhud. Sebab apa dia penghalang kepada zuhud? Kerana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Imam Ahmad kata az-zuhdu ala thalathati awjuhin. Zuhud tu ada 3 wajah. Tiga keadaan ya. Zuhud ada 3 wajah. Al-awwalu tarkul harami. Wajah yang pertama meninggalkan yang haram. Ya, ini zuhud orang awam, tinggalkan yang haram. Jadi kalau dah makan rasuah, ya, rasuah itu haram, tidak zuhudlah. Ya. Tinggalkan rasuah tu zuhud. Ini wajah yang pertama. Wajah yang pertama. Maknanya peringkat ni kita kena beramal, tinggalkan yang haram. Itu dah dikira zuhud dah tu. Yang kedua, wajah yang kedua, tarkul fuduli minal halal, meninggalkan lebih-lebih daripada benda halal. Ya. Itu zuhud yang kedua, zuhud orang yang khawas, yang khusus. Ini benda halal. Benda halal. Tapi lebih kita tinggalkan. Lebih. Misalnya apa? Makan nasi dengan 2 jenis lauk dengan 6 jenis lauk. Halal. Halal? Halal. Ya. Halal. Tapi 6 tu banyak sangat. Banyak sangat, Ustaz. Cukuplah 2. Yang 4 tu lagi tak apa bagi orang lain lah. Okay. Itu peringkat tinggi sikit. Ya, begini. Yang ketiga, wajah yang ketiga, tarku ma yushghilu anillah, meninggalkan perkara yang memalingkan kita, menyibukkan kita daripada Allah Taala. Ini zuhud orang arifin, arif billah. Ya, arif billah. Jadi 3 peringkat tu. Maknanya kita nak tinggalkan yang haram, ya, zuhud. Kita naik peringkat tinggalkan benda yang halal tapi berlebihan, atas sikit. Meninggalkan benda yang menyibukkan kita daripada Allah Ta'ala. Ini paling tinggi. Jadi balik pada soalan, dia rasuah dan sebagainya, tak zuhud lah. Itu zuhud. Itu hak paling bawah sekali. Paling bawah sekali tu. Apatah lagi nak sampai zuhud yang lebih tinggi. Zuhud yang basic pun tak lepas lagi. Ya. Jadi untuk amalan kita sekarang, kita tinggalkan yang haram. Maksudnya kami ni hak biasa-biasa ni Ustaz ya. Masyarakat awam ni dapat buat nombor 1 pun dah cun dah tu. Cukup dah. Itu zuhud awam, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita buat hak tu dulu. Buat hak tu dulu. Kalau dah okey baru naik level 2. Ya, betul. Subhanallah, baik Ustaz. Macam kita minum air urin Ustaz ya. Air urin ni halal Ustaz ya. Betul. Tapi kalau dah minum 2 jap Ustaz, mau kencing manis sebabnya. Itu dah tak zuhud nama dia. Kalau tak ada air urin tak boleh. Tak boleh. Itu tak boleh nak minum air urin juga. Jadi kalau minum air kosong tu,
itu lagi baguslah. Lagi bagus, Ustaz. Ini dia. Baik, sahabat kita Ustaz di Facebook ada nak tanya soalan sikit, Ustaz. Boleh ya? Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru. Tanyalah Ustaz, semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Ustaz, apakah pengajaran yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan akhir zaman ini tentang hadis zuhud ini? Moga kita termasuk dalam zuhud yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Apa pelajaran kita Ustaz untuk hadis Baik. ini? Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang pertama, zuhud ni adalah kita zuhud hati kita ini. Kita zuhud hati kita, jangan terikat dengan dunia. Kita hidup dalam kehidupan dunia, berjalan, kita bergerak, kita belajar, kita mencari makan, mencari rezeki, tetapi hati kita tidak terikat dengan dunia. Ya. Jadi bila hati kita tak terikat dengan dunia, kita lebih gemar kepada akhirat. Kerana mati itu boleh berlaku bila-bila masa. Kita gemar kepada akhirat ya. Selagi mana kita hidup di dunia, kita beramal lah. Kita hiduplah cara dunia, makan, cari rezeki dan sebagainya. Tapi kita lebih suka kepada kehidupan akhirat. Dan bila kita zuhud di dunia ini, kita gemar kepada akhirat, kita tak berani buat benda haram. Kita tak berani buat benda haram. Kan? Sebab kita tahu, kalau kita buat benda haram, kita berdosa, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelajarannya kita nak jaga zuhud ni supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak halobab, supaya kita tidak terikat dengan dunia sampai lupa kepada akhirat. Ya, ini antara pengajaran yang kita boleh dapat. Baik Ustaz, maknanya kita mengejar dunia, kita mengejar akhirat tanpa meninggalkan dunia. Ya. Baik Ustaz, mungkin ada nasihat terakhir daripada Al-Fadhil Ustaz kepada kita semua rakyat Malaysia dalam musim COVID-19 ini Ustaz. Apakah yang kita boleh pelajari daripada hadis ini dan kita boleh amalkan dalam musim COVID ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat perkara yang penting untuk kita faham ialah sesuatu yang berlaku itu adalah dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesuatu yang berlaku adalah dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini masuk dalam keimanan kita kepada qada dan qadar. Jadi kalaulah kita terkena sesuatu perkara yang kita tak suka, qaddarallahu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allah Taala telah takdirkan apa yang Allah Taala kehendaki pasti berlaku, apa yang Allah Taala tidak kehendaki dia tidak akan berlaku. Jadi kita dah jaga dah, elok dan sebagainya, ambil persediaan, berlaku juga ya. Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha lagi ya. Kita kena takdir penyakit, kita usaha bagi sihat. Kita terkena takdir diuji dengan kemiskinan, kita tahu ini takdir Allah, kita berusaha ya. Kita terkena ujian, hilang pekerjaan, kita tahu ini takdir Allah Taala, kita usaha ya, usaha untuk keluar ya, mencari pekerjaan, mewujudkan pekerjaan ya. Ini mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pada masa yang sama kita zuhud, kita tidak terikat dengan dunia. Betul. Ya, kita tidak terikat dengan dunia kerana kita tahu kita nak menuju kepada akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Mungkin Ustaz boleh memimpin doa kita Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan topik pengajian hadis kita hari ini, zuhud dan bijaksana. InsyaAllah Ustaz ada kesempatan kita akan sambung lagi pengajian kita, dan insyaAllah para penonton, esok temu janji kita bersama sahabat saya, moderator Da'i Hilman dan panel Ustaz Muhadir Jul dalam topik yang menarik, perbincangan fiqh solat sunat. Jadi kita jumpa pada esok hari. Mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara. Saya Da'i Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.